para jemaah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah serta anak-anak sekalian. Alhamdulillah, untuk kali ini saya ingin membawakan tajuk iaitu ibadah hati. Allahu Akbar, subhanallah. Tajuk yang begitu menarik bagi saya iaitu membicarakan tentang soal hati, iaitu berkenaan dengan ibadah. Ibadah hati. Subhanallah, antara adab yang perlu kita jaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati kita. Untuk menjaga adab dengan manusia mungkin lebih mudah, iaitu kita menjaga riak wajah, suara kita, mungkin tingkah laku. Tetapi manusia tidak boleh melihat apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin wajah kita senyum tetapi di dalam hati tidak suka. Mungkin suara yang kita keluarkan biasa saja tapi dalam hati rasa marah. Tetapi bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah bukan memandang yang zahir, tetapi Allah memandang hati kita. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu ataupun jasad kamu ataupun harta kamu, kerana ketiga-tiga itu adalah Allah yang kurniakan. Tetapi Allah melihat apa ya? Dua perkara, iaitu hati kamu dan juga amalan kamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi pada segmen kali ini, subhanallah, marilah kita memahami tentang apakah itu ibadah hati. Kita dalam seharian, kita tidak terlepas berhubung dengan Allah, iaitu Al-Khaliq, dan berhubung dengan manusia ataupun selain daripada Allah, iaitu makhluk kita panggil. Sama ada berhubung dengan manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya, iaitu kita sebutkan sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam menjaga hubungan kita dengan Allah, iaitu dalam bab ibadah khusus. Tapi hubungan dengan manusia ada ibadah-ibadahnya, iaitu memberi pertolongan, memberi kemaafan, menunjukkan jalan kebaikan. Semua itu di antara ibadah-ibadah kita sesama manusia. Jadi di antara hasil daripada ibadah ini, kenapa saya sebutkan iaitu tajuk bab ibadah hati? Kerana dalam bab ibadah hati ini untuk melahirkan dua perkara. Yang pertama, untuk melahirkan rasa kehambaan, dan yang kedua, untuk melahirkan ketaatan. Allahu Akbar, subhanallah. Dalam melahirkan rasa kehambaan, apa yang perlu kita rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melakukan ibadah? Yang pertama, kita rasa malu dengan Allah. Rasa malu sebab apa? Ibadah kita sangat kurang, sedangkan nikmat Allah begitu banyak. Kita kadang dengan Allah, kita tidak begitu menjaga adab. Kita kelang kabut solat. Dalam masa solat pula, kita ingat perkara yang lain. Kita rasa malu nak buat maksiat dan sebagainya. Sebagai seorang hamba dengan Tuhannya, perlu ada rasa malu dengan Allah. Perkara ini ya tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk sebagai muhasabah kita. Kadang-kadang kita tersilap tanam rasa pada anak. Kita sebut pada anak kita, malu orang tengok, malu jiran tengok, malu mak ayah ni dengan orang. Semuanya berkisar dengan apa yang orang pandang. Kita tanam dalam hati, dalam diri kita dan anak kita adalah untuk mengambil kira, lebih ambil berat tentang apa pandangan orang, sehingga kan na'udzubillah min zalik, anak kita mungkin berada di luar negara, ketika itu tidak ada siapa yang mengenalinya, maka dia tidak rasa perlu malu pada sesiapa. Tetapi insya-Allah sifat malu ini boleh ditanam dengan kita sebut pada anak kecil kita, contohnya, jangan buat begini, malu pada Allah. Allah nampak, Allah tahu. Malu kepada Rasulullah, malu kepada malaikat kiri kanan. Akhirnya walau di mana pun anak kita berada dan kita berada, walaupun ketika itu tidak ada seorang melihat kita, tetapi kita ada sifat malu dengan Allah, dengan malaikat, sehingga kita tidak mampu melakukan maksiat secara sembunyi. Antara rasa kehambaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita perlu rasa diawasi, rasa dilihat. Bila kita melakukan salat, ibadah dan sebagainya, kita rasa Allah perhatikan kita. Jadi kita akan menjaga segala tata susila ketika melakukan ibadah, yang mana kita tidak sewenangnya untuk ingat perkara selain daripada Allah. Kita tidak sembahyang terlalu laju, baca terlalu laju, kerana kita rasa Allah sedang perhatikan. Cuba bayangkan begini ya tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau saya lah daripada Seremban nak pergi ke KL, kita akan lalu satu highway plus. Highway tu sampai satu lepas area UPM sekitar itu ada satu kamera yang tangkap had laju tu lah, kamera tu. Jadi kebanyakannya kita akan perhatikan banyak kereta tu laju lebih had laju.
120, 140, 150. Tapi bila sampai dekat kamera area tu, memang kita semua dah tahu tu, semua masing-masing seperti pemandu jalan raya yang sangat berhemah. Semua perlahan. Kereta laju ke tak laju ke, semua memperlahankan kereta. Sebab apa? Kerana ketika itu mereka tahu mereka bakal diawasi, mereka akan dilihat, mereka akan dirakam. Jadi automatik manusia ini boleh bertukar daripada laju, daripada kurang beradab di atas jalan raya, tiba-tiba semuanya santun, lemah lembut dan sebagainya. Begitulah yang perlu kita latih dalam diri kita, iaitu merasakan Allah mengawasi kita. CCTV Allah itu 24 jam sentiasa merakam, bahkan bukan hanya pada zahir kita, tetapi Allah memandang apa yang di dalam hati kita. Maka dengan itu, subhanallah, mudah-mudahan yang pertama ini kita dapat memahami sedikit, iaitu daripada ibadah hati kita. Hati kita lakukan apa saja adalah merasakan diri adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu selamat ibadah kita daripada apa? Penyakit ujub, riya, takabur, sum'ah, ingin dipuji orang dan sebagainya. Sebab apa? Semua sifat itu akan melahirkan ketuanan dan ketuhanan dalam diri. Tapi bila kita buang sifat-sifat yang buruk itu, barulah kita besarkan Allah dalam amal ibadah kita.